Okey, untuk hari ini kita akan lihat kepada konsep darab dan bahagi dalam mengenali nilai anu lagi. Okey, untuk pengenalan ataupun imbas semula saja sepintas lalu, kamu perlu tahu waktu bilangan kumpulan itu merujuk kepada BK, cikgu guna ringkasan. Okey, bilangan objek dalam kumpulan BOK dan jumlah adalah huruf J. Okey, selepas kamu tonton video, kamu akan tahu BK, BOK dan J perwakilan untuk apa. Okey, seterusnya mari kita lihat kalau konsep darab. Dalam konsep darab contohnya, yang ini dalam paparan, kalau 2 darab 4 sama dengan 8, dia merujukkan kepada BK di hadapan iaitu bilangan kumpulan. Ada 2 kumpulan, 1, 2. Dalam satu kumpulan tu bilangan objek dia yang ada adalah 4. Jadi ini 4, yang ini 4 sama dengan jumlah dia adalah 8. Okay, itu ada konsep darab sepintas lalu. Jadi untuk susunan nanti, BK akan berada di hadapan itu bilangan kumpulan, BOK di sini dan juga akhir sekali adalah jumlah di hujungnya sama dengan jumlah. Okay, apa pula konsep bahagi? Dalam bahagi dia ada 2 konsep. Satu bahagi yang melibatkan pengagihan dan satu lagi bahagi melibatkan pengumpulan. Kalau pengagihan bermaksud jumlah asal sesuatu benda tu dibahagikan mengikut kumpulan. Kalau mengikut kumpulan maksudnya dekat sini ada 3 bulatan. 1, 2 dan 3. Dalam setiap bulatan itu akan dimasukkan satu objek. Maksudnya 1, 1, 1 sehinggalah habis 12 bilangan ataupun 12 jumlah asal objek tu. Jadi kemudian kita akan lihat ada berapa objek ada dalam satu kumpulan tu. Okay, yang itu dia menggunakan jumlah bahagi bilangan kumpulan sama dengan bilangan objek dalam kumpulan. Ataupun boleh juga bahagi berlaku menggunakan konsep pengumpulan. Bagaimana konsep pengumpulan itu berlaku? Contohnya, 12 dibahagikan dengan 3 sama dengan 4. 12 ni adalah jumlah asal yang diagihkan dalam satu kumpulan tu bilangan objek dia ada 3. Jadi macam mana? Satu kumpulan ni ada 3. Okey, kalau 12 dah buang 3 ada lagi 9. Mungkin lagi ada 3 lagi. Maksudnya 12 tadi 9 buang lagi 3 ada 6. Satu lagi 3 ada lagi satu lagi 3 mencukupkan sampai 12. Okay, jadi bila 12 bahagi 3, kita akan dapat nilai iaitu 4. Itu bilangan kumpulan BK. Okay, sekarang mari kita lihat bagaimana untuk mengenal pasti anu dalam soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, contohlah dalam buku teks. Soalan yang diberi pada kita adalah jamit ada beberapa buah fai. Okay, ingat semula anu ni sebenarnya adalah nilai yang kita tidak ketahui, yang dia tak bagi tahu. Itulah sebenarnya anu. Dekat sini cikgu dah tanda yang biru ni, yang berbiru, yang warna biru ni adalah anu. Sebab beberapa, dia menggunakan perkataan beberapa. Jadi kita tak tahu berapa fai sebenarnya. Okay, beberapa buah fai ini merujuk kepada anu dan juga bilangan kumpulan. Nampak kan warna biru dia? Okey, seterusnya dia menyimpan 20 keping sijil dalam satu fai. Maksudnya dalam satu fai ni ada 20 keping sijil dalam ni. Jadi yang itu adalah BOK, bilangan objek dalam kumpulan. Ada 20. Okey, kemudian jumlah sijilnya ada 40 keping. Jadi J sama dengan 40. Bila ayat penyelesaian masalah macam ni, kalau di akhirnya dia memaklumkan jumlah, itu sebenarnya merujuk kepada operasi darab. Okey, jadi kita akan guna operasi darab. Bila guna operasi darab, BK di hadapan darab dengan BOK sama dengan jumlah. Jadi bentuk segitiga ni mewakili anu iaitu nilai yang tidak diketahui darab dengan 20 sama dengan 40. Okey, seterusnya mari kita lihat pula. Ibu Morgan memborong sejumlah apple. Okey, sejumlah apple. Cikgu pun gariskan yang ini. Sejumlah apple. Anu yang kita tidak tahu berapa nilai dia. Okey, sejumlah apple ini merujuk kepada J, jumlah.
Kemudian ibunya memasukkan 6 biji apple ke dalam setiap beg plastik untuk dijual. Maksudnya bila dia masuk tu dia mengagihkan. Bila agih, kita akan guna operasi bahagi. Ibu Morgan dapat menghasilkan 30 bungkus apple. Jadi bila dia asingkan, dia akan dapat bilangan kumpulan tu 30. Anu yang dalam ayat matematik ataupun penyelesaian masalah cerita ni, anunya adalah sejumlah apple. Jadi untuk menggunakan bahagi, kita akan guna J bahagi bilangan objek dalam kumpulan sama dengan bilangan kumpulan. Jumlah adalah anu. Jadi dia digantikan dengan bentuk segitiga. Bahagi dengan BOK kita adalah 6. Bahagi 6 sama dengan BK iaitu 30. Okey, seterusnya kita lihat C. Kilang kain Hafsah menderma. Kilang kain Hafsah menderma 400 helai. Bila menggunakan perkataan menderma, maksudnya dia agih ataupun dia bagi. Jadi, bahagilah kan. Bagi kain batik dan kain pelekat. Dia bagi 400 helai tu kain batik dan kain pelekat kepada beberapa buah pertubuhan amal. Jadi, di sini adalah anu dia itu, apa dia? Beberapa. Jadi kamu lengkapkan anunya adalah beberapa buah pertubuhan amal, nilai yang tidak diketahui. Kemudian cikgu dah bagi warna untuk bantu kamu melengkapkan ruangan ini. Okay, contohlah BK ni dia warna biru. Apa sebenarnya? Itu adalah anu, iaitu beberapa buah pertubuhan amal. BOK pula berwarna merah. Okay, warna merah cikgu dah garis. Apa nilai dia? 80. Okey, J pula berwarna ungu. Cikgu garis dengan warna ungu di sini adalah iaitu 400. Jadi kamu lengkapkan ini dengan panduan warna yang cikgu dah beri. Okey, sekarang kita nak lengkapkan ayat matematik. Okey, kalau kita dah lengkapkan di bahagian ini, senang kamu nak masukkan. Apa J, nilai J. Dan BOK apa nilai dia. BK pula apa nilai dia. Jadi dah siap ayat matematik kita. Okey, seterusnya yang terakhir daripada buku teks, kita tengok D. Sebanyak 35 buah sekolah. Okey, yang ini cikgu dah garis dengan warna biru. 35 buah sekolah. Di mana ruangan yang kita patut letak? Iaitu di BK, bilangan kumpulan. Okey, seterusnya mengambil bahagian dalam larian muafakat Johor. Kemudian sebilangan murid mewakili setiap sekolah. Sebilangan murid mewakili ini adalah anu yang tidak kita ketahui. Jadi BOK kita yang berwarna merah ni, dia adalah sebilangan murid mewakili setiap sekolah, itu adalah menjadi anu. Okay, kemudian jumlah murid yang menyertai larian itu ialah 3,500. Jadi kamu tulis di sini berapakah nilainya yang berwarna ungu. Okey, seterusnya kita lengkapkan ayat matematik. Bila kita jumpa satu perkataan jumlah pada hujungnya, kebiasaannya itu adalah operasi darab. Jadi BK darab BOK sama dengan J. Kemudian kamu isi lengkapkan yang ruangan ini. Okey, sekarang untuk latihan buku aktiviti. Bagi latihan buku aktiviti, cikgu cuba dah bantu kamu dengan meletakkan perbezaan warna. Kamu hanya melengkapkan ruangan tersebut. Okey, contohlah cikgu bagi yang A ni. Okey, yang di A, Zali menjual 4 kotak jus anggur. Maksudnya ada 4 kotak. Ada 4 kumpulan lah kan? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kumpulan. Kemudian, satu kotak berisi beberapa botol jus anggur. Beberapa itu nilai yang tidak ketahui. Maka ianya telah menjadi anu. Nilai anu yang kita akan cari. Sebab tu cikgu ada tanda bintang warna merah ini untuk kamu lengkapkan bintang ini, maklumat di sini pada ruangan anu. Okey, seterusnya jumlah jus anggur yang dijual ialah 96 botol. Tadi kita dah lihat kalau ada perkataan jumlah, sebenarnya itu adalah operasi darab. Jadi untuk itu cikgu dah bantu kamu. Yang berwarna biru, apa nilai dia? Darab dengan berwarna merah. Okey, warna merah tu
anu kan. Jadi gantikanlah dengan apa-apa simbol. Contohnya simbol segitiga ke, simbol bulatan ke. Tapi kalau bulatan tu boleh elak lah sebab dia seakan-akan dengan sifar kan, boleh ganti dengan bentuk petak ke dan sebagainya, bentuk bintang, bulan. Okey, seterusnya sama dengan warna ungu. Apa nilai warna ungu yang cikgu bagi kat sini? Itu 96. Contohnya 4 darab anu segitiga sama dengan 96. Okey, seterusnya untuk B, C dan juga D. Cuba kamu lengkapkannya sendiri dengan menggunakan bantuan warna yang cikgu dah beri. Jadi perhatikan betul-betul kalau anu tu yang cikgu tanda bintang tu, itulah ruangan untuk kamu lengkapkan di situ. Okey, bergantung pada warna dan juga simbol yang bintang ni untuk anu. Jadi cikgu harap kamu dapat cuba untuk menjawabnya. Okey, selamat mencuba. Bye.